Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Izani selaku pengerusi majlis pada malam ni. Moga-moga insya-Allah Allah akan pandang atas usaha yang kita buat untuk membawa manusia mentadabbur Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, yang mana jaminan daripada Allah Al-Quran ini hudal lil muttaqin, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Okey, insya-Allah. Jadi hari ini kita akan sambung kembali tentang wadhkur fil kitab Ibrahim. Kalaulah minggu lepas kita berhenti kepada sampai ayat 47. Okay, hari ini kita akan sambung bagaimana ceritanya. Okay, apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam episod dakwahnya kepada ayah dia. Okay. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sama kita renung sekejap. Okay. Yang mana Ustazah ulang sikit lah yang lepas kan supaya nampak ada sangkut paut. Okay, tentang cerita yang bakal kita bawa pada malam ni. Bagaimana apabila Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan ayahnya Azar, okay, yang mana dia panggil ayahnya, biasanya orang panggil ayahku Abi, okay, ada huruf ya. Tetapi Nabi Ibrahim memanggil ayahnya ya abati. Dia menukarkan ya itu kepada tak. Okay? Menunjukkan bahawa bahasa kelembutan. Habis lembut panggil ayah. Okay? Tapi apabila hati orang tu keras, lembut macam mana pun tidak akan memberi kesan. Okay? Panggil macam mana pun. Jadi ayah dia panggil ayah dia ya abati, ya abati. 3 kali dalam ayat ini dia panggil 4 kali dia panggil ayah dia. Tetapi apa yang ayah dia jawab? Ayah dia tidak menjawab sedikit, wahai anak. Okay? Dia tak panggil ayah anak dia, iaitu Nabi Ibrahim dengan wahai anakku. Tetapi terus dia mengatakan pada ayat 46, dia kata apa? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, anda benci sangat ke kamu dengan Tuhan-Tuhan aku? Okay? Dia panggil anak dia dengan ya Ibrahim, dengan panggilan nama. Menunjukkan betapa dia tegas untuk memilih jalan hidupnya. Dia tak nak sama sekali ikut jalan Nabi Ibrahim. Ni. Sebab tu kita kan apabila kita panggil anak kita dengan panggilan manja, kita panggil hendak adik, hendak. Tapi kan kita marah, hendak mesti kita akan panggil dengan nama dia. Jadi ini menunjukkan ketegasan ayahnya Azar untuk berpisah sama sekali sampai bila-bila aku tak akan beriman dengan Tuhan kamu. Allahu Akbar. Jadi apa yang Ustazah nak simpul dekat sini? Tolong perhati bahasa apabila orang bercakap dengan kita. Dalam bahasa ini melambangkan apa yang duduk di dalam hati mereka. Kalau kita perhati bagaimana Nabi SAW dengan Sayyidatina Aisyah. Okay? Apabila Aisyah tengah marah, Aisyah akan panggil Nabi dengan wahai anak Abdullah. Okay, maknanya apabila panggil dengan wahai anak Abdullah tu, tahu dah ni Aisyah tengah marah. Okay tak? Allahu Akbar. Walaupun nadanya lembut, tetapi subhanallah kita boleh tahu lengguk bahasa seseorang. Okay, Allahu Akbar. Sekarang hari ini kita nak tengok bagaimana lembutnya, okay, bagaimana halusnya perasaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim masa dia berdakwah kepada ayahnya ini, masa daripada remaja sampai dia jadi Nabi, apabila dia jadi Nabi, selagi Allah tidak perintahkan untuk dia berkeras kepada ayah dia, dia tak akan berkeras kepada ayah dia. Okay? Ini dia disebut bahawa millata Ibrahim Hanifa, agama Nabi Ibrahim ataupun cara hidup Nabi Ibrahim yang sangat hanif, lembut sangat. Okay? Selagi Allah tak marah, kan, selagi Allah tak ada arahan daripada Allah suruh aku bermusuh dengan ayah aku tak akan bermusuh. Lalu dia kata kepada ayat 47, dia kata apa? Sa'astaghfirulaka rabbi. Aku akan sentiasa minta ampun bagi engkau daripada Tuhan aku. Kenapa? Sebab Nabi Ibrahim sangat yakin sepanjang aku hidup, Allah tak pernah mensia-siakan apapun yang aku minta. Jadi mana tahu dengan berkat aku minta ini, Allah bagi jalan kepada kamu.
Dan kenapa Nabi Ibrahim ini tak berhenti untuk minta ampun kepada ayah dia? Sampailah ayah dia meninggal dan pada masa itu turunlah ayat melarang Nabi Ibrahim minta ampun bagi pihak ayah dia. Okay? Sebab masa hidup ini dia selalu minta ampun kepada ayah dia sebab ayah dia pernah janji. Kalau kamu tunjuk kebenaran kepada aku akan beriman. Jadi sebab janji itulah Nabi Ibrahim berterus-terus untuk berdakwah kepada ayah dia. Sampai apabila ayah dia kata dekat dia, tidak, la illam tantahi la arjumannak. Jika kamu tak berhenti lagi berdakwah kepada aku akan rejam. Apabila sebut rejam maknanya lontar dengan batu. Menunjukkan dalam hukum paling berat sekali hukum bunuh iaitu rejam. Maknanya ayah dia mengambil ketegasan betapa dia melampau sangat sampai sanggup untuk merejam anak dia sendiri. Okay? Kalau kamu tak berhenti. Lalu wahjur ni, dia kata berhijrahlah kamu, menjauhlah kamu daripada aku sampai bila-bila. Mana keluar daripada kampung ni, keluar daripada negeri ni. Jangan sampai aku nampak muka kamu. Allahu Akbar. Lalu Nabi Ibrahim merasakan bahawa dia kata apa? Qala salamun alaik. Okay? Salam sejahtera kepada kamu, maknanya dalam perpisahan ini moga-moga kamu mendapat kebaikan. Jadi Nabi apabila turun ayat ini, Nabi jadi tenang. Sebab Nabi tengah berhadapan dengan bapa saudara dia tak beriman. Dengan tekanan orang yang nak memusuhi Nabi. Lalu Nabi kata, kalaulah Nabi Ibrahim telah mengambil jalan yang paling bagus, kenapa tidak aku mengikuti jejak langkah Nabi Ibrahim, iaitu membalas keburukan dengan kebaikan. Okay? Walaupun ayah dia tak panggil, wahai anakku, tak apa. Dia balas dengan kebaikan dan kata, salamun alaik. Salam sejahtera ke atas kamu. Allahu Akbar. Okay? Ni bahasa ni nak ceritanya, bahasa yang keluar ini dia adalah luahan daripada cerminan daripada hati kita. Kalau kita tengah geram, pasti suara kita akan keluar. Bahasa yang keluar ni, bahasa kegeraman. Jadi kita tak boleh tipu hati kita sendiri. Lalu hari ini kita akan masuk ayat yang ke-48 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa a'tazilukum wa ma tad'auna min dunillah wa ad'u rabbi 'asa alla akuna bidu'a'i rabbi syaqiyya. Lalu dia kata apa? Nabi Ibrahim, dan aku akan membawa diri meninggalkan kamu semua serta apa yang kamu sembah yang lain daripada Allah, dan aku akan beribadah kepada Tuhanku dengan ikhlas. Mudah-mudahan aku dengan ibadahku kepada Tuhanku tidak menjadi hampa dan derhaka seperti kamu. Okay? Lalu apabila Nabi Ibrahim ni menambahkan bahawa masa dia nak keluar berhijrah ni, dia dah sangka baik dengan Allah. Dia yakin apabila Allah dah takdir ayah dia halau dia, menunjukkan bahawa di sana ada jalan terbaik dalam hidupnya. Dan ni yang kita nak belajar. Yang kita nak belajar hari ni apa dia? Iaitu belajarlah menerima qada dan qadar Allah dengan redha. Okay? Bersangka baik dengan pilihan yang telah Allah takdirkan. Bukan itu pun, bukan itu. Okay. Jadi apabila kita sebut macam ni, okay, menunjukkan bahawa beruzlah itu pada diri kita adalah suatu benda yang baik. Apabila orang dah marah, tak apalah nak macam mana, mesti ada hikmahnya. Apa yang Allah nak tunjuk apabila kamu bersangka baik dengan Allah? Apabila Nabi Ibrahim membawa diri ke Syam, lalu dia pun mengahwini Sarah. Okay? Lalu daripada perkahwinan dengan Sarah, dapatlah anak yang bernama Ishak. Daripada Ishak itu lahirlah Yaqub, iaitu cucu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan sebab itu Allah sebut pada ayat 49. Allah kata apa? Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub. Dalam proses dia beruzlah ataupun melarikan diri, keluar daripada kaum keluarganya, dan dia tiadalah beribadah melainkan hanya kepada Allah. Lalu kesan daripada tauhid dia kepada Allah, apa yang Allah bagi? Wahabna, kami kurniakan kepada Nabi Ibrahim ini Ishak wa Yaqub. Menunjukkan kepada kita pada keturunan. Bukan sekadar kepada anak, tapi keturunan, anak,
cucu dan seterusnya. Wa kulla, dua-dua orang ini Allah kata ja'alna nabiyya, kami jadikan dia jadikan dua-dua ini adalah dari kalangan nabi. Wa wahabna lahum min rahmatina, dan kami telah kurniakan bagi mereka daripada kurniaan kami, rahmat kami. Wa ja'alna lahum, dan kami jadikan bagi mereka lisana sidqin aliyya, iaitu sebutan yang sangat mulia yang mengagungkan diri dia. Okey? Sebutan lisana sidqin, sebutan dan pujian yang tinggi dalam kalangan umat manusia. Okay, sekarang apabila kita perhati dalam ini, Ustazah nak kaitkan perkataan yang Allah guna wahaba. Okay? Wahaba ini biasa dalam Quran, apabila kita minta dengan Allah dalam doa kan, kita ada 3 bentuk doa. Yang pertama kita akan guna Allahumma inni as'aluka. Kita guna as'aluka. Okay? Saya memohon daripada Allah. Okay? Sa'ala. Okay? As'aluka, sa'ala daripada sa'ala. Okay? Ataupun yang kedua, ada'u rabbi, aku berdoa kepada Tuhanku. Yang ketiga kita doa, kita kata, okay, kita kata, Rabbana atina, kurniakanlah, atina, datangkan kepada aku, ata tu. Okay? Datangkan kepada aku ataupun berikan kepada aku. Yang bentuk yang paling besar lagi, wahablana ya wahab, kurniakanlah kepada kami, wahai Tuhan yang maha pemberi. Apa beza ketiga-tiga bentuk ini? Ataupun keempat-empat bentuk ini? Apabila kita meminta sesuatu yang kita rasa kita tak mampu, kan tak? Lalu kita pun sebut perkataan benda tu biasa. Okay, orang lain boleh, kenapa aku tak dapat lagi? Jadi kita rasa kalau orang lain dapat, kita pun boleh dapat. Lalu kita pun minta. Seakan-akan benda tu mudah sangat. Okay, biasa. Lalu kita guna kalimat sa'ala. Minta doa dengan Allah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Nampak? Sebab kita dah baca. Allah dah jamin orang-orang Islam ini Allah akan bagi kepada syurga. Jadi dengan penuh keyakinan kita minta benda tu mudah pada Allah, sebab yang memasukkan manusia ke dalam syurga ni adalah Allah. Jadi kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita tengok pakai atina pula. Apabila kita menekankan, kita minta sungguh-sungguh. Okay? Kita akan kata, wahai Allah, berikanlah padaku. Datangkan, cepatkan. Macam tu. Nak minta bagi segera tu, kita guna kalimah ata. Okay? Kalau kita merayu kepada Allah, kita guna ada'um. Okay? Merayu sungguh-sungguh ni. Bukan menunjukkan kita tak yakin dengan Allah, tapi kita merintih. Kita guna ada'um. Tapi kalau kita nak minta sesuatu yang besar sangat, okay? Yang besar, apabila minta benda yang besar, kita guna wahaba. Sebab tu, kenapa di sini Allah menggunakan wahaba? Okay? Tengok pada ayat yang ke-49, okay? Dan juga 50. Wahabna lahu ishaq. Kami kurniakan kepadanya Ishaq. Menunjukkan suasana macam mana Nabi Ibrahim dapat Ishaq. Masa Nabi Ibrahim telah tua. Saat itu mustahil untuk Nabi Ibrahim dapat anak. Nampak dah sekarang benda yang Allah bagi tu besar tak? Kalau masa muda dapat anak tu perkara biasa. Okay? Bukan benda besar. Tapi sekarang yang Allah kurniakan kepada Nabi Ibrahim ini sesuatu yang sangat besar daripada sisi Allah. Allahu Akbar. Okay? Dan apa lagi yang Allah bagi pada mereka daripada rahmat kasih sayang kami? Dia kata, wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin. Okay? Apa yang Allah bagi? Okay, sekarang kalau kita tengok kepada tafsir Al-Maraghi, dia sebut apa yang Allah bagi kepada Nabi Ibrahim dan tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Okay? Okay, kita tengok. Okay, pertama disebut. Okay? Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya, atau kita sebut ini keunikan atau kehebatan Nabi Ibrahim, sehingga Allah kata kami kurniakan benda yang besar daripada rahmat kami kepada dia. Kerana apa? Kerana sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak dapat dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Pertama, di sini disebut ada 7 sifat
unik pada Nabi Ibrahim. Okay? Pertama, Nabi Ibrahim meninggalkan kaum dia, tinggalkan ayah dia, tinggalkan keluarga dia, tinggalkan kaum dia. Kerana apa? Kerana cinta dia kepada Allah. Bukan sebab merajuk ayah dia halau. Kena faham bab ni. Oleh itu Allah menggantikan dengan orang yang lebih baik jika dibanding dengan kaumnya. Apa dia? Nabi Ishak, dan keturunan daripada ini lahirlah nabi-nabi. Okay? Bukan setakat rentetan kecil-kecil. Ni keturunan-keturunan yang semuanya orang yang hebat-hebat. Orang yang hebat-hebat. Sebab apa? Sebab dalam dirinya ada cinta Allah. Allah nak tengok lagi apa kelebihan dia. Nabi Ibrahim meninggalkan bapanya kerana bapanya jelas sebagai musuh Allah. Ayah dia dah bagi warning kepada dia, sama sekali ayah dia tak nak beriman. Okay? Lalu jelaslah sekarang ayahnya telah memilih sebagai musuh Allah. Jadi apabila musuh Allah, mana nak dibanding dengan cinta dia kepada ayah dengan cinta dia kepada Allah, cinta Allah lebih utama. Allahu Akbar. Kadang-kadang benda ni payah. Anda. Lalu Allah tegur kepada kita. Allah kata apa? Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun taqsawna kasadaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih fatarabbasu ya'ti Allahu bi amrih. Tengok Allah tegur. Anda. Supaya kita ni ikut macam mana karakter yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Katakanlah, jika ayah-ayah kamu, anak-anak kamu, pasangan-pasangan kamu, keluarga kamu, perniagaan yang kamu usahakan, tempat tinggal yang kamu sayang kepadanya, okay, lebih kamu cinta daripada Allah dan Rasul, tunggulah perhitungan daripada Allah. Sekarang Nabi Ibrahim menunjukkan bahawa dia lebih mencintai Allah daripada ayah dia. Okay? Allahu Akbar. Maka tidak hairanlah Allah menamakan dia sebagai millata abikum Ibrahim. Okay? Dia kata cara hidup ayah kamu Ibrahim. Okay? Maksudnya kepada Nabi Muhammad, sebab tu gelaran kepada Nabi Ibrahim adalah bapa segala Nabi. Okay? Gelaran dia. Dapat gelaran bapa segala Nabi. Maknanya model. Okay? Allahu Akbar. Yang ketiga, Nabi Ibrahim meletakkan pisau di leher anaknya. Kita pun tahu, lepas ni kita akan bincang pada ayat yang ke-54 nanti, iaitu wadhkur fil kitabi Ismail, tentang Nabi Ismail. Baru Ustaz Zahra bawa, cuma kita bawa kepada malam ni tentang karakter ataupun sifat-sifat Nabi Ibrahim. Apabila Nabi Ibrahim meletakkan pisau di leher anaknya untuk disembelih, iaitu Nabi Ismail alaihissalam, sebagai tanda mengingat taat perintah Allah, lalu Allah menebus anaknya dengan penyembelihan yang mulia. Tengok ni orang panggil rahmat lah ni. Wa wahabna lahu wa wahabna, macam mana ayat dia? Kami kurniakan kepadanya, wa wahabna lahum min rahmatina, kami kurniakan kepada mereka rahmat daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Okay. Yang keempat, nak tunjuknya kurniaan Allah. Nabi Ibrahim menyerahkan dirinya untuk dibakar oleh api demi memperolehi redha Allah. Okay. Ini cerita bagaimana Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Okay. Tetapi api itu menjadi dingin dan aman bagi dirinya. Menunjukkan, Allah tunjuk tak? Wa wahabna, kami kurniakan, okay, untuknya rahmat. Okay. Dan apabila kita tengok cerita bagaimana Allahu Akbar, apabila dia bertegas menyatakan tentang Allah Subhanahu wa taala sampai kepada tahap berkata benar di hadapan raja yang zalim. Dan inilah naungan orang pertama yang bakal dapat naungan di padang mahsyar kelak. Iaitu apa dia? Bercakap benar di hadapan raja yang zalim. Tak takutlah kepada api. Sampai Allah nak bagi tahu, kalau Allah tak kata mati, tak mati. Itu kita kena letak keyakinan dalam jiwa kita. Kalau tak mati, Allah pasti akan tunjukkan rahmat. Jadi apa rahmatnya? Iaitu api menjadi dingin. Kita pun ambil lah peluang ini. Apabila kita terkena api, kita pun bacalah ayat. Macam mana punya ayat dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakanlah kepada api ini, dinginlah kamu.
Allah perintahkan kepada api, sejuk. Jadi tidak akan ada panas walaupun dibakar oleh api. Okay, yang kelima, baginda menyayangi umat negeri Mekah. Okay? Maka baginda sering berdoa apabila dia buat dia buat Kaabah, dan pada masa dia tinggalkan isteri dengan anak dia, dia berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Wahai Allah, bangkitlah daripada mereka seorang rasul yang akan memimpin dari kalangan mereka sendiri. Menunjukkan Nabi Ibrahim ni tahu, kalau biar sahaja hidup untuk tentukan hidup sendiri, semua akan jadi sesat. Yang jadi boleh kita jadi tak sesat sebab ada orang pandu kita ke jalan yang benar. Dan yang pandu itu mesti dengan ilmu. Sebab tu dia minta rasul. Okay? Apabila sebut rasul, bermakna bukan disebut wa ba'ath fihim nabiyyan minhum. Dia tak sebut nabi. Tapi yang Nabi Ibrahim minta rasul. Okay? Yang memimpin ummah. Allahu Akbar. Jadi berkat daripada doa Nabi Ibrahim ini, lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin ummah dari negeri Mekah. Okay? Kemudian kita tengok apabila Nabi Ibrahim alaihissalam ini sangat mencintai Mekah, dan kita pun Allah suruh bayar macam mana sebagai lambang hati dia terlampau cinta kepada Mekah. Allah bagi rahmatnya apa dia? Rahmatnya kita setiap kali solat kena selawat dengan selawat Ibrahimiyah. Nampak tak? Wahabna. Ustazah nak cerita maksud wahabah tu. Kalau Allah guna dalam Quran kalimat wahabah, maknanya benda yang Allah bagi ni bukan calang-calang, besar sangat. Okay? Mana kita mampu nak suruh orang semua sebut nama kita, nak berselawat kepada kita sepanjang masa. Tapi Allah menjentik seluruh orang Islam. Solat saja mesti sebut selawat Ibrahimiyah. Allahu Akbar. Kenapa Allah bayar macam ni? Sebab hati Nabi Ibrahim ni sangat mencintai Mekah. Yang keenam, baginda memusuhi berhala sebagai seteru seluruh makhluk di sisi Allah. Ini sifat Nabi Ibrahim. Akhirnya apabila Nabi Ibrahim betul-betul bermusuh dengan berhala, Allah angkat martabat Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah. Okay? Dalam surah An-Nisa Allah sebut wattakhadallahu Ibrahim khalila. Okay? Oleh kerana itu Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya ataupun kesayangannya, Khalil, okay? Teman. Allahu Akbar. Jadi nampak tak bayaran yang Allah bayar, kurniaan yang Allah bagi hebat. Benda yang kadang-kadang kata benda tu nampak kecil je yang diberi, tapi Allah bayar di dunia Allah dah bayar besar, di hari akhirat lagi lah besar. Yang last kali Allah kurniakan atas sifat Nabi Ibrahim apa dia? Nabi Ibrahim selalu memuji Allah. Okay? Nabi Ibrahim ini sifat dia yang hebat, sempurna, baik. Lalu Allah puji Nabi Ibrahim ini, wa Ibrahim alladhi waffa. Dan juga dalam kitab-kitab Nabi Ibrahim memenuhi dengan sempurna segala yang diperintahkan kepadanya. Maknanya Nabi Ibrahim ni Allah angkat sebab dia buat semua perintah Allah sesempurna yang boleh. Okay? Maksud sempurna tanpa mengeluh sikit pun. Apa yang Allah perintah semua dia buat. Allahu Akbar. Okay? Sebab tu sepanjang kita belajar sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, apabila dia telah memenuhi seluruh apa yang Allah perintah. Allah perintah suruh tinggal anak, dia tinggal anak. Allah suruh pergi pergi ke Mesir, Allah perintahkan dia tinggal ayah dia tinggal ayah. Mana semua suruh sembelih Ismail. Apapun yang Allah suruh buat tanpa berdengus, tanpa mempersoalkan kenapa Allah suruh buat macam ni. Jadi nak sampai tahap tu ya Allah sukarkan pada kita. Kita selalu apabila orang suruh kita, kenapa? Mesti ataupun kita ada idea lain. Boleh tak buat macam ni? Boleh tak buat macam ni? Nabi Ibrahim tak pernah memberikan cadangan yang lain apabila dia suatu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Lalu apa kesannya? Apa yang Allah kurniakan kepada Nabi Ibrahim disebabkan dia tu wafa. Sebab dia selalu memenuhi atas apa yang Allah perintah dia buat sesempurna. Allah
gantikan dengan apa? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Aku jadikan maqam Ibrahim itu sebagai tempat solat. Lepas tu kita apabila kita pergi Mekah, kita pun solat sunat di belakang maqam Ibrahim. Okay tak? Tempat tapak kaki dia aja pun. Okay? Dia mendirikan Kaabah tu. Allahu Akbar. Jadi bekas tapak kaki dia tu dipanggil maqam. Okay? Bukan maqam tu maknanya kubur. Tak. Qama maknanya berdiri. Jadi di mana tempat dia berdiri, bekas dua tapak kaki dia, lalu Allah rakamkan sebagai bukti. Okay? Inilah dia orang yang benar-benar menjunjung seluruh perintah yang telah Allah berikan. Lalu kita solat supaya mengalir perasaan apa dia? Wahai Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim menjunjung seluruh perintahmu, wahai Allah, kau kurniakan kepada aku ini juga untuk menjadi orang-orang yang menjunjung seluruh perintah Allah. Okay? Buat bukan kerana orang lain, tapi buat adalah kerana Allah. Jelas ke tak jelas apa yang Ustaz nak maksud? Jadi hari ni kesimpulan yang kita nak bagi, apa dia? Jangan mengeluh. Okay? Ambillah inspirasi daripada penghulu ataupun ketua segala Nabi. Okay? Ketua segala Nabi ambil model. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil model daripada Nabi Ibrahim. Apa dia? Membalas kebaikan dengan kebaikan. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Allahu Akbar. Nabi kita punya tiru. Allah Akbar. Oleh sebab itu, Nabi terus terdapat inspirasi apabila turun ayat ini, Nabi jadi orang yang sabar. Nabi jadi tenang berhadapan dengan apapun. Kalau Allah boleh bagi kurniaan kepada Nabi Ibrahim, pasti Allah juga akan bantu aku, akan bagi kurniaan yang besar kepada aku. Yakin dulu. Kita terbalik kan? Yalah, Allah bagilah kat dia sebab dia tu Nabi. Dia bolehlah sebab macam-macam kita bagi dalih. Allah memang boleh bagi kat dia. Okay? Tapi tengok bagaimana keyakinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Keyakinan Nabi Muhammad. Kalau Allah bantu kekasih dia Khalilullah, Allah juga tak akan tinggalkan aku sendirian. Selagi nyawa itu masih ada, selagi misi belum berakhir, Allah pasti akan jaga hidup aku ni. Jadi tak ada lah risau. Kalau pergi kan nanti mati macam mana? Tak ada istilah takut mati. Okey, apabila habislah cerita tentang Nabi Ibrahim ini pada ayat yang ke-50, okay tak? Kita tengok wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyah. Kalimah aliyah ini maknanya kedudukan yang sangat tinggi. Dalam surah yang lain dia sebut lisana sidqin fil akhirin, menjadikan sebutan semua orang yang datang kemudian daripada Nabi Ibrahim akan sentiasa sebut nama Nabi Ibrahim, nama Nabi Ismail, nama Nabi Ishak, nama Nabi Yaqub. Okay? Confirm sampai ke hari ni. Orang yang letak namanya Bani Israel, hari ni orang sebut Israel. Ambil nama Nabi Yaqub. Okay? Nabi Yaqub yang mana gelarannya adalah Israel. Okay? Dan disebut apabila tengok Nabi Ismail alaihi salam, okay? Setiap kali pergi Mekah pasti akan kita bawa aktiviti dalam kita panggil syiar haji, masyairul haji itu, apa yang dibawa, apa yang ditinggalkan oleh Nabi Ismail alaihi salam. Okay? Allahu Akbar. Kemudian Allah stop sekejap sebelum nak masuk kepada cerita Nabi Ismail secara detail. Allah sambung kepada kita pada ayat 51 sampai 53. Dia kata apa? Wadhkur fil kitab Musa. Okay? Kenapa Allah skip? Kan? Allah tak pernah lupa. Kalau ayat kita mesti sambung terulah. Cerita tadi baru sebut tentang Nabi Ishak, Nabi Yaqub dan anak kepada Nabi Ibrahim ini yang daripada Hajar pula Nabi Ismail. Tapi nak cerita bagaimana keturunan daripada Nabi Ishak, Yaqub sampailah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nak tunjuk keturunan. Ini kurniaan daripada Allah menjaga silsilah. Okay? Lalu
dalam ini Allah kata wadhkur fil kitab, sebut, ceritakan kepada orang ramai ini, kepada masyarakat ini, kepada umat Islam ini apa yang terkandung di dalam kitab. Okay? Jangan nak pandai-pandai nak tambah-tambah cerita menjadi cerita-cerita yang kita sendiri tak pasti cerita dia. Tentang siapa? Tentang Musa. Okay? Siapa Musa ini? Innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Allah gazetkan, Allah angkat martabat Nabi Musa dengan kata apa? Dia adalah seorang yang ikhlas. Okay? Nabi Musa ini adalah seorang yang ikhlas. Okay? Dalam bab akal tersebut sini, dia ada seorang yang mukhlasan, boleh disebut ikhlas ataupun insan pilihan. Okay? Dan dia adalah seorang rasul lagi seorang nabi. Allah gandengkan. Bukan sekadar dia nabi, bahkan dia adalah seorang rasul. Apabila disebut rasul, di sana dia akan mendapat satu kitab. Okay? Dibenarlah Nabi Musa dapat kitab Taurat. Wa nadainahu min janibit tur, dan kami telah menyerunya daripada arah sebelah kanan gunung Tur Sina. Al-Aiman min janibit turil aiman wa qarrabnahu najiyya, dan kami dampingkan dia dengan diberi penghormatan berkata-kata dengan kami. Okay? Wa qarrabnahu, kami dekatkan dia sehingga dia mampu untuk berkata, sehingga dia angkat nama Nabi Musa menjadi Nabi Musa Kalamullah. Kalau Nabi Ibrahim tadi mendapat gelaran apa? Khalilullah. Nabi Musa mendapat gelaran Kalamullah. Okay? Menjadi insan pilihan. Wa wahabna lahu, tengok Allah masih menggunakan wahaba. Wa wahabna lahu min rahmatina, dan kami kurniakan dia daripada rahmat kami. Akhahu Harun nabiyya, iaitu saudara dia Harun seorang nabi. Allahu akbar. Jadi di sini apa yang kita nak highlightkan sangat, okay? Iaitu cerita tentang Nabi Musa, bagaimana Allah telah memuliakan dia. Kira inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Allah sebut dalam surah Al-A'raf. Sesungguhnya aku memilihmu melebihi umat manusia yang ada pada zamanmu dengan membawa perutusanku kitab Taurat dan dengan kalamku. Sebab tu antara orang yang hebat, okay, orang yang bijak, Allah angkat martabatnya adalah Nabi Musa. Nah, ya memang logik lah apabila seorang Yahudi jumpa dengan Nabi Musa, tanya siapakah orang yang paling bijak, Nabi Musa kata aku, sebab dia menjadi insan pilihan, dia boleh bercakap dengan Allah. Kelebihan yang ada pada dia menunjukkan hendak kalau kita seorang je dapat PhD, orang kampung kita semua tak ada seorang dapat PhD. Kalau orang tanya siapa dalam kampung ni paling bijak, kita jawab macam mana? Jadi Nabi Musa bercakap dengan realiti. Tapi Allah nak tegur kepada Nabi Musa. Lalu datanglah ceritanya dalam surah Kahfi tentang bagaimana Allah mendidik insan-insan yang Allah cinta jangan melampau. Okay? Sedar balik. Bukan Nabi Musa ni orang yang melampau, jangan kita faham macam tu. Tak. Allah nak bentuk. Okay? Bahawa ingatlah bahawa Allah telah melebihkan kamu. Okay? Jangan, walaupun betul yang kamu cakap tu betul, cuma Allah nak didik. Ada lagi orang yang lebih baik daripada kamu tertambah ilmu, walaupun dia tidak famous. Okay? Tak famous pun, Nabi Khidir tak ada kitab pun, tetapi amalannya sehinggakan Allah buka hijab, tahu apa yang bakal berlaku. Okay? Hijab. Allahu Akbar. Jadi di sini kita tengok Allah ajar kepada kita, biar kita tahu, walaupun Allah tak cerita Nabi-Nabi yang lain, 7 keturunan daripada Nabi Yaqub, Nabi Ishak, Nabi apa lagi? Nabi Daud, Nabi Sulaiman, okay? Tetapi kenapa tidak disebut semua yang keturunan ni? Cukup disebut yang di awal, yang disebut di akhir. Okay? Menunjukkan di tengah-tengahnya berterusanlah generasi-generasi yang lahir daripada mereka ini nabi-nabi insan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ambil iktibar di sini apa dia? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Kamu kena selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu. Maksud ahli keluarga kamu bukan sekadar kamu.
tetapi keturunan kamu jangan sampai mereka itu pun juga menjadi menjadi ahli neraka yang mana bahan bakarnya adalah batu-batu dan juga manusia. Sekarang inilah tanggungjawab yang kita pikul. Nak jaga keturunan. Kalau kita dah dapat keturunan yang baik daripada tok ayah kita, contohnya ayah kita memang alim ulama, jaga keturunan ini biar berterusan. Kalau ayah kita bukannya orang alim, bermula daripada kita. Sebab setiap manusia dia dimuliakan oleh Allah dengan apa? Dengan ilmu. Sebab dalam surah Al-Baqarah, apabila setelah Allah muliakan Adam, apa yang telah Allah buat lepas cipta dah Adam ni, Allah kata wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi mulianya manusia bermula daripada Nabi Adam kerana Allah telah mengajarkan kepadanya adalah ilmu. Menjadi tanggungjawab kepada kita, kepada sidang yang semua yang mendengar pada malam ini dan kepada ustazah sendiri, jangan berhenti untuk belajar. Okay? Jangan berhenti untuk belajar. Walaupun disebut dalam hadis yang dhaif, ada dikatakan bahawa talabal ilmi, okay, minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat, menunjukkan bahawa tidak pernah berhenti istilah belajar. Okay? Walau setinggi mana, belajar tidak semestinya kena gulung kena menggulung segulung ijazah, tak. Belajar dalam apa pun. Maksud saya macam ni. Okay? Di mana kita pergi, kita niat. Ya Allah, bukakan kepada aku ilmu. Jadi apabila kita jumpa dengan orang, kita pasti akan dapat satu ilmu daripada setiap apa yang berlega di sekitar kita. Semua kita akan dapat ilmu. Kita pergi tengok orang ni hendak. Okey. Oh, alhamdulillah dapat ilmu satu. Tengok dia macam ni. Okay, pergi jumpa dengan orang ni, tengok dia. Okey, cara dia bermaaf. Mesti dapat satu ilmu. Dan berdasarkan ilmu yang telah Allah bagi dengan kitab yang telah Allah beri pada kita, untuk apa? Kesannya ada pada innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Kesan dia ada pada akhlak. Kalau makin bertambah ilmu tapi berakhlak tidak bertambah, bermakna tidak ada nilai pada ilmu yang kita dapat. Tapi apabila ilmu yang kita dapat bertambah indah akhlak kita, akhlak. Jadi inilah yang dinamakan benar-benar ilmu yang dia dapat itu mengubah akhlak. Wallahu alam. Ustazah pun ampun dah maaf. Ustazah rasa cukuplah sekadar itu untuk hari ini. Okay? Jadi insya-Allah pada masa akan datang kita akan sambung kepada ayat yang ke-56 kitab Idris. Okay. Jadi oleh sebab itu sebagai penutupnya, Ustazah nak seru juga kepada diri Ustazah sendiri, jangan putus asa dalam mendidik ahli keluarga. Okay. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kaum kerabat dan ahli keluarga kamu, wastabir alaiha, dan sabarlah ke atas. Allah suruh kita sabar. Moga-moga dengan kesabaran ini akan mengangkatkan martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makna hidup tanpa ujian. Okay? Hidup ini takkan sunyi daripada ujian. Cuma kita sahaja cara kita pandang ujian. Moga-moga kita sampai pada satu tahap manusia namanya syukur, iaitu rasa bahagia dengan ujian. Wallahu a'lam. Aqulu lihadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.